Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Mukri bin Saifuddin, nombor matrik 060867. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu Ceramah Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas yang bertajuk Bahaya Ancaman Sekularisme dan Liberalisme. Seterusnya, mari kita lihat pendahuluan. Umum mengetahui bahawa agama Islam sering menghadapi pelbagai serangan daripada pihak yang tidak dapat menerima kebenaran agama tersebut yang dikenali sebagai anti-Islam. Hari ini, serangan tersebut telah dilakukan secara terbuka dan tidak berselindung lagi, contohnya di Malaysia. Terdapat sebahagian pihak telah mula membawa fahaman dan ideologi barat yang bertentangan dengan ajaran Islam serta mengelirukan masyarakat awam terhadap ajaran agama Islam. Fahaman dan ideologi barat ini yang dibawa oleh mereka adalah seperti sekularisme dan liberalisme. Ada banyak faktor perkara tersebut berlaku. Namun yang paling jelas adalah ia bertujuan untuk meruntuhkan akidah umat Islam dan seterusnya meruntuhkan terus Islam itu sendiri. Maksud sekular merujuk kepada sesuatu yang bersangkutan dengan dunia sahaja dan tidak ada kena-mengena dengan keabdian. Dalam kata lain, sekular bermakna kehidupan yang tiada kaitan dengan perkara gaib atau agama. Justru sekularisme bermaksud satu fahaman yang memisahkan agama daripada kehidupan ini, khususnya kehidupan bernegara. Agama adalah masalah peribadi yang tidak mempunyai kaitan dengan negara. Manusia adalah bebas dari ajaran agama. Itulah sekular. Bagi liberal pula, liberal merujuk kepada berfikir secara bebas, terbuka dan tidak jumud, iaitu tidak terkongkong kepada suatu aliran pemikiran. Ia juga disebut sebagai suatu struktur pemikiran yang mencakupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial budaya, politik, pendidikan, ekonomi dan agama. Selain itu, pemikiran liberal adalah aliran pemikiran yang berjuang untuk hak kebebasan bersuara dan hak kebebasan beragama. Isi ceramah antaranya ialah jelaslah kebesaran Allah SWT yang menciptakan makhluknya, yakni manusia, dalam keadaan sama saja. Namun ada juga perkara yang membezakannya. Contohnya, setiap manusia di muka bumi ini adalah keturunan daripada Nabi Adam AS dan tidak ada yang lahir dari buruk walaupun ada yang percaya bahawa manusia datang dari buruk, seperti Charles Darwin. Walaupun ada yang sama di antara manusia seperti kulit, bahasa, kaya, miskin, baik, buruk, akan tetapi ada juga yang berbeza seperti DNA, gigi, cap jari, warna rambut pun beza. Dalam perbezaan ini, apa sebenarnya dinilai oleh Allah SWT adalah iman seorang itu. Ia akan menjadi perkara yang paling berbahaya jika iman seseorang itu telah rosak. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr, ayat 1 hingga 3. Daripada surah ini dapat dilihat bahawa semua manusia dunia ini sentiasa berada dalam kerugian, melainkan hanya 4 golongan ini sahaja yang beruntung, terutamanya orang yang beriman, yakni orang yang mempunyai keimanan yang sebenar-benarnya. Namun pada masa kini, pelbagai cara dan kaedah telah wujud untuk merosakkan keimanan, kepercayaan serta pegangan umat Islam. Dengan itu maka lahirlah pluralisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Seterusnya, firman Allah SWT, walam tawdu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Surah Al-Baqarah ayat 120. Ayat ini pula menunjukkan bahawa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sesekali redha selagi mereka tidak membawa sekali umat Islam masuk ke agama mereka. Jelaslah di sini bahawa mereka inilah yang telah mencipta faham-fahaman yang tidak selari dengan ajaran Islam. Mereka bukanlah menyuruh kita untuk murtad Islam, akan tetapi mereka membiarkan umat Islam itu sendiri untuk berfikir secara terbuka dan bebas sehingga menyebabkan sesetengah batasan dalam Islam diabaikan.
Bahaya fahaman liberalisme ini kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Islam, adalah mereka mempersoalkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya menjadi persoalan kerana ada setengah perkara dalam agama yang tidak boleh dicapai melalui akal. Seperti Percaya menyatakan bahawa alam dunia dengan alam barzah adalah dua alam beza dan untuk berfikir secara logik bagaimana kehidupan di alam barzah tidak akan tercapai melalui akal, mereka percaya dengan yakin melalui iman yang ada pada manusia. Kesimpulan Kesimpulan dari ceramah ini, hakikat yang perlu diakui adalah pemikiran sekularisme ini telah tersebar luas hampir kepada semua peringkat pemikiran. Mereka yang melakukan sikap anti-sekular pun ada kalanya dilabel sebagai sekular. Begitu juga dengan liberal. Mereka yang sering meletakkan tuduhan liberal pun ada kalanya berfikir secara liberal. Kecuali yang sudah jelas sebagai dasar agama. Sangat sukar untuk dibezakan bahagian hidup mana yang tidak sekular dan liberal. Persekitaran juga memainkan peranan penting. Pemikiran masyarakat Islam di Malaysia adalah berbeza dengan pandangan masyarakat Islam yang berada di luar negara. Kejiranan yang terdiri daripada pelbagai kaum adalah berbeza dengan kejiranan yang terdiri daripada satu kaum. Begitu juga dengan kehidupan di Instituti Pengajian Tinggi IPT. Akhir sekali, bagi pihak masyarakat, mereka perlulah memakai peranan yang efektif, sikap bertanggungjawab pada agama dan ambil tahu bukan sekadar untuk diri sendiri, malah saling ingat mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya akan gerakan ini dan betapa pentingnya untuk kembali dan memahami ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.